إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan ketakwaan kita terhadap Allah Ta'ala akan menempatkan kita di satu tempat yang tinggi di sisinya, yaitu kita tergolong di dalam golongan hamba-hamba yang mulianya di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwanya kepada Allah. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia semuanya ada harapan dan ada citanya, tetapi harapan dan cita yang mulia adalah harapan dan cita kita untuk nak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin wa huwa as-sami'ul 'alim. Faman kana yarju liqa Allah falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berhajat ataupun cita-cita untuk nak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memanglah ajal penentuan dan penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Dan barang sesiapa yang sentiasa bercita-cita untuk nak menemui Allah, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang saleh dan mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada melakukan suatu perkara yang membawakan kita melakukan syiriknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi, perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala melalui jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana orang-orang yang senantiasa berperang dan berjihadnya di jalan Allah Ta'ala, kerana jalan mereka adalah jalan yang diredai Allah Ta'ala, dan mereka harap menemui Allah, harap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ahli-ahli Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah menjadi perkara yang sentiasa kita diuji, senantiasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di mana sahaja. Apabila kita dipikul amanah, apabila kita memiliki iman, apabila kita memikulnya amanah risalah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memanglah mereka akan diuji. Kerana melalui ujian inilah Allah Ta'ala mengetahui kita dapat membuktikan terhadap Allah bahwasanya benar
pengakuan, penyaksian dan keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Kita dapat membuktikan betapa benarnya iman yang ada di dalam dada dan dalam hati kita, ataupun hanya mulut yang sebut melalui lidah dan suara yang keluar daripada mulut kita bahawa kita ini beriman, ataupun kita dapat membenarkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah, ataupun kita hanya berpura-pura dan tergolong di dalam golongan orang-orang yang nifaq. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, menjadi perkara yang dunia senantiasa memberi perhatian. Bukan sahaja dunia Islam, bahkan seluruh dunia. Apa yang berlaku terhadap saudara kita di bumi Palestin bukan setakat qadiyah orang-orang Palestin sahaja, bukan setakat tragedi ataupun perkara yang berlaku hanya terhimpun atau terkena kepada segolongan manusia di bumi Gaza sahaja. Lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang yang beriman, yang mereka mengaku bahawasanya innamal mu'minuna ikhwah, segala orang yang beriman, semua mereka yang beriman itu adalah saudaranya. Apabila ada satu anggota telah dikena ataupun telah diuji dengan satu kesakitan, maka anggota-anggota yang lain juga mengikuti sakit bersamanya. Maka adakah pernah ada perasaan ini di dalam hati kita semua? Apabila kita melihat jeritan suara kanak-kanak, orang-orang tua, perempuan dan orang-orang yang tidak ada perkenaan, jeritan teriak, jeritan tangisan, jeritan kesakitan yang dialami oleh saudara kita di bumi Palestin, terutamanya di bumi Gaza, yang senantiasa dihimpun, dikerumuni, dibunuh, diletukkan berbagai-bagai alat peperangan supaya membunuh dan menghancurkan bumi yang dibarakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabran ali Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasulullah SAW berkatanya kepada keluarga Ali Yasir, sabarlah kamu kerana perjanjian kamu dengan aku ialah syurga. Demikianlah sabran ali Gaza fa inna maw'idakumul jannah. Sabran ali Gaza fa inna maw'idakumun nas. Sabarlah wahai ahli Gaza kerana perjanjian kamu adalah syurga. Sabarlah wahai ahli Gaza kerana perjanjian kamu ialah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, ingatlah firman Allah Taala, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah kamu bahwasanya pertolongan Allah itu adalah dekat. Saudara yang beriman sekalian, adakah perasaan kita merasai sedih dan merasai sakit apabila saudara kita dihina, dibunuh, dihalau dan dilakukan segala-gala kejahatan yang manusia seluruh dunia tidak dapat menerima, tetapi kejahatan yang diberi lampu hijau oleh bangsa-bangsa bersatu, yang diberi lampu hijau oleh pekuasa dunia yang menamakan diri mereka adalah sebagai Tamrud Lob, askar dunia, orang nak jaga dunia, menjagakan keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Kerana dunia pernah berlakunya peperangan 2 kali dalam dunia. Maka selepas berlaku peperangan dunia, mereka menubuhkan pertubuhan BBC ataupun bangsa-bangsa bersatu yang diberi harapan
bahawasanya bangsa bersatu ini ataupun United Nation yang dinamakan bangsa-bangsa bersatu yang memiliki 200 anggota dunia negeri dalam dunia ini, memberi pakatan, memberi suara dan memberi tanda tangan setiaban untuk hidup di alam dunia ini dengan santipa, dengan kesejahteraan dan keselamatan, kedamaian. Tapi semenjak daripada hari pertubuhan bibis bangsa-bangsa bersatu sehingga sampai di hari ini, tidak pernah ada lagi satu hari yang dunia ini hidup dengan secara aman dan damai. Terutamanya peperangan-peperangan yang berlakunya di dalam negara-negara Islam. Puncanya daripada mana? Apanya di sebalik pertubuhan ini? Mesti kita umat Islam mengetahui peperangan yang berlaku di alam dunia ini, sama ada peperangan dunia yang pertama dan yang kedua, sebaliknya adalah daripada gerakan jahat golongan-golongan Yiu ataupun Al-Yahud, orang-orang Yahudi dalam dunia ini. Mereka dapat mengambil kesempatan melalui peperangan-peperangan untuk mengedar dan menjualkan alat-alat senjata, kilang-kilang yang terbesar di alam dunia ini. Sebab itulah mereka tidak mau dunia ini hilang daripada peperangan. Sebab kalau dunia tidak ada peperangan, secara kilang-kilang alat-alat perang di alam dunia ini tidak ada sesiapa yang membelinya. Siapakah yang paling banyak sekali memiliki alat peperangan dalam dunia? Apabila kita melihat dan kita pergi tengok setitik alat-alat senjata yang dibelikan daripada syarikat-syarikat yang terbesar di alam dunia ini, lebih daripada 70% dibeli oleh negara-negara Islam. Lebih-lebih lagi negara-negara terkaya yang diberi nama negeri Khalij. Mereka memiliki sebahagian banyak daripada alat senjata yang dicuah dan ruahkan harta-harta negeri mereka untuk memiliki alat senjata tersebut. Tetapi apabila berlakunya kezaliman, kehancuran dan pembunuhan terhadap saudara mereka di bumi Palestin semenjak tahun 1948 sehingga sampai kepada hari ini, lebih kurang 75 tahun, mereka tidak dapat mengalah dan mengusir ataupun memerhatikan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap umat Islam di bumi Palestin. Kerana mereka masing-masing menjaga kedudukan dan mereka masing-masing menjaga ta'an amnat ataupun kedudukan negara mereka masing-masing, tidak sanggup untuk menolong saudara adik-beradik mereka yang dizalim, yang dihancur oleh orang-orang Yahudi di bumi Palestin. Saudara yang beriman, tetapi peperangan kali terakhir ini, peperangan yang akhir yang kita menyaksi seluruh dunia pada hari ini, semenjak bulan yang lalu, itu bulan 10 Oktober, 7 Oktober sehingga sampai kepada bulan ni hampir bulan 12. Sebulan lebih, hampir 2 bulan yang berlakunya peperangan di antara Yahudi dan ahli-ahli di Gaza. Segolongan manusia yang hanya bilangannya tidak lebih daripada 30,000 tentera ataupun 40,000 tentera yang dipimpin oleh Hamas, dengan golongan tentera yang memiliki segala alat canggih
bilangan tentera hampir-hampir 400,000 lebih. Dengan anggapannya mereka akan mengguna masa tidak sampai seminggu akan menghancurkan bumi Gaza dan akan melisuskan sebutan Hamas di permukaan bumi ini. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini? Apa yang menjadi bukti kebenaran pada hari ini? Yang kita menyaksi, yang kita dapat lihat bahawasanya golongan yang sedikit kadang-kala dapat mengatasi golongan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengatasi golongan yang banyak dengan izin Allah, kerana mereka tetap bersabar dan harap pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saudara-saudara mereka Arab dikelilingnya tidak sanggup untuk menolong mereka, tidak sanggup untuk membukakan pintu-pintu pagar untuk dapatnya tentera-tentera Islam di dalam negara-negara jiran untuk masuknya di bumi Palestin, mereka tetap sabar, tetap berlawat, tetapnya menjaga dan menggunakan segala kekuatan yang dimiliki oleh mereka, sehingga tentera Israel yang digelarkan sebagai tentera yang paling kuat di alam dunia ini tidak dapat mengatasi dan menghancurkan mereka, tetapi sebaliknya mereka sendiri mendapat kehancuran dan kematian bilangan yang begitu banyak. Apa yang kita dapat menyaksi? Pertunjuk ke ahli-ahli Gaza yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berjihadnya di jalan Allah, berperangnya, menolak kezaliman dan kejahatan. Lebih lagi mereka menetapkan diri mereka dan bertegas untuk menjaga bumi Palestin, untuk menjaga Baitul Maqdis, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat jejaknya para anbiya dan tempat perhimpunan para nabi semenjak Nabi Adam sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah mereka dihina, dibunuh, dihalau, diperacur oleh segala alat-alat canggih yang dimiliki oleh tentera-tentera Zionis. Tetapi segala-gala itu tidak dapat mengurangkan kesabaran mereka, mengurangkan hati berani yang ada di dalam sanubari mereka dan semangat berjihad dan berjuang di jalan mereka. Kerana di depan mereka imma nasrun aw syahidun. Di depan mereka hanya ada dua jalan sahaja, imma syahid, imma kemenangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, apabila kita melihat apa yang berlaku di saat yang kita hidup ini, seolah-olah dunia yang berlaku walaupun jauh pandangan di mata kita, tetapi sekarang perkara yang berlaku itu seolah-olah berlakunya di depan mata kita. Kita dapat mendengar, melihat segala-gala kesusahan dan kehancuran yang berlaku terhadap saudara kita, lebih-lebih lagi di bumi Gaza. Tetapi apakah perbuatan mereka? Apakah pendirian mereka? Apakah kesabaran manusia yang menunjuk bahawasanya apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan, apa yang telah berlakunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selepas zaman Rasulullah 1400 tahun masih ada lagi manusia
yang bersifat, yang memiliki pendirian seperti mana orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minin ala al-qital. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, menggesalah kepada orang beriman supaya mereka berperang jika mereka memiliki bilangan hanya 20 orang yang sabar. Mereka dapat mengatasi 200 orang tentera, dan jikalau mereka memiliki tentera yang sabar 100 orang, mereka dapat mengatasi 1000 orang daripada tentera seteru mereka. Lihatlah bilangan ini dengan baik-baik. 30,000 tentera Hamas dapat mengatasi 400,000 tentera orang-orang Yahudi. Ini adalah satu hakikat yang sebenar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bersabar, apabila mereka tetap iman, yakin di atas pertolongan Allah, walaupun alat senjata yang dibawa oleh tentera Yahudi sebesar-besar alat meletup kampung yang meruntuhkan binaan-binaan mereka, mereka tetap berlawan, mereka tetap kemas dan berlawan demi menghalaukan golongan yang zalim ini, anak-anak cucu Qiradah, anak-anak cucu yang dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak cucu yang digelarkan qiradatu wal khanazir, anjing-anjing dan babi yang digelarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka tetap menunjuk betapa jahatnya perangai mereka yang pada awal datangan orang Yahudi di bumi Palestin hanya meminta supaya berlindung dan mintanya hidup dengan aman di bumi Palestin. Setelah mereka dihalau daripada beberapa buah negara-negara daripada Eropah. Semenjak tahun 1917, hijrahnya orang-orang Yahudi daripada bumi-bumi Eropah, kerana orang Eropah semua tidak mau orang Yahudi hidup di bumi mereka, kerana kejahatan dan perangai yang jahat yang ditunjukkan oleh orang Yahudi di zaman dahulu sehingga sampainya di zaman sekarang. Tetapi apakah menyebabkan negara-negara Eropah tersebut memberi pertolongan kepada orang Yahudi apabila orang Yahudi dapat menguasai di bumi Palestin? Al-kufru millatu wahidah, kerana kekufuran itu adalah ajaran yang satu sahaja. Apabila mereka kufur dengan Allah, walaupun ini Yahudi, walaupun ini Nasara, apabila untuk nak meruntuhkan umat Islam, mereka dapat bersatu dan saling berganding bahu untuk menghancurkan bumi Palestin. Dan ingatlah, jikalau Palestin diruntuh oleh mereka, Bait Masjidul Aqsa diruntuh oleh mereka, Baitul Maqdis dihapus oleh mereka, maka mereka tidak akan berhenti setakat bumi Palestin. Mereka tidak akan berhenti setakat bumi Gaza dan bumi Palestin, kerana negara mereka yang terbesar adalah tergulung daripada sungai Nil sehingga sampai kepada menam Euphrates yang digelarkan sungai Farad di bumi Iraq. Termasuknya sebahagian daripada negara Saudi, termasuknya sebahagian daripada negara Iraq. Itulah peta yang terbesar bagi negeri Palestin. Ingatlah wahai negara-negara dikeliling, sekarang mereka tatbiq ataupun nak berbaik dengan orang-orang Yahudi. Ada beberapa buah negara yang memberi jinsiah ataupun sancat kepada orang-orang Yahudi sekarang. Ingatlah bahawa sekarang kamu dapat melakukan segala-galanya, baik dengan orang Yahudi, memberi pertolongan dengan Yahudi, memberi sancat kepada orang Yahudi. Tetapi ingat, di suatu hari apabila mereka dapat menguasai kamu, mereka akan membuat terhadap kamu lebih dahsyat daripada apa yang mereka buat terhadap saudara-saudara kamu di bumi Palestin. Kalau kita tidak menolong saudara kita di bumi Palestin, nanti satu hari kita leda daripada tidur,
akan datangnya siaran khabar daripada dunia mengatakan bahawasa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sudah diruntuh oleh orang-orang Yahudi, dan kita akan dapat melihat apakah reaksi dunia Islam. Semua akan tubik mari peranam, semua akan tubik mari macam-macam reaksi tunjuk. Sebagaimana satu masa, di masa pemerintahan Golden May, seorang perempuan yang jadinya Presiden Israel, dia bakar semua Masjidil Aqsa. Dia cucuh api Masjidil Aqsa. Malam tu bakar habis Masjidil Aqsa. Maka Golden May mengata bahawa malam yang dia bakar Masjidil Aqsa, dia tak lelak tidur malam tu. Dia tidur tak lelak malam tu. Dia takut pagi esok semua negara Arab akan mari jijak kepala dia. Tetapi bukti yang sebenar apabila naiknya fajar subuh, dia mendapati bahawasanya dunia Arab, orang Arab dan orang Islam masih tidur tidak leda untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di masjid. Maka dia saat itu dia mengatakan, kita kuasa untuk membuat apa sahaja selama mana umat Islam tidak berhimpun solat di waktu fajar seperti mana mereka solat waktu hari Jumaat. Hadirin yang dirahmati Allah, memanglah kita orang Islam tidak boleh kita putus harapan dan putus semangat. La taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala haram kita putus asa dengan rahmat Allah. Ingat bahawasanya pertolongan Allah, tetap Allah Ta'ala memberi pertolongan. Tetapi bila dan masa tidak ada sesiapa yang dapat mengetahui. Tetapi jelas dalam peperangan kali ini kita dapat membuktikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas terhadap saudara kita di bumi Gaza. Bilangan yang sedikit dapat mengatasi bilangan yang banyak. Tidak ada siapa hak pandai dok wican di segi songkram. Nak wican atau panggil ahli-ahli khibrah hak dok wican di segi peperangan. Mereka kagum terhadap saudara-saudara kita Hamas yang hanya bilangan tidak banyak, alat senjata ringgit, tetapi dapat meruntuh kereta rebah harga beratus-ratus juta dengan alat mereka yang mereka buat. Nama dia Saruh Yasin, Harun Yasin. Letak nama Syekh Yasin, pemimpin pertama yang mendirikan gerakan Hamas yang sudah dibunuh oleh Jews Zionis tahun 2004-2005 yang telah lalu. Saudara beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah saudara kita di Palestin diuji, dibunuh, tetapi pembunuhan mereka, ramai di kalangan mereka sanggup Allah Ta'ala mengambil nyawa mereka, mengambil nyawa anak-anak mereka, suami mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Tetapi tetapnya adanya bumi Palestin, tetap adanya Baitul Maqdis. Mereka sanggup halalkan tekak mereka demi untuk menjaganya, tempat yang dibarakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita dapat buat di sini? Kita jauh. Kita tidak boleh bersama dengan mereka. Ataupun kita tergolong dalam golongan orang yang pengecut, takut, melalui doa pun tidak mau, melalui pertolongan harta pun tidak mau, melalui boykot barisak-barisak yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pun tidak kuasa kita. Itu adalah selemah-lemah iman yang dimiliki oleh kita. Maka marilah kita bangun bersama untuk menolong saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang diizinkan oleh Allah, dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang, tidak menyalah undang-undang. Melalui kita sedar dan berdoa serta memotong ataupun muqata'ah setengah-setengah daripada barang-barang yang jelas-jelas daripada orang Yahudi. Ramai sekarang mereka dapat kerugian yang terbesar. Negeri Israel sendiri tidak pernah mereka
menerima kehancuran seperti peperangan ini. Semenjak 75 tahun mereka pernah berperang dengan 4 buah negeri Arab yang terbesar, Mesir, Suria, Iraq, Ordon, Lebanon. 4 buah negeri Arab perang dengan Israel, kalah negeri Arab. Songkram Hukwan dia panggil. Berperang dengan hari. Allah negeri Arab 4 buah negeri. Tapi perang dengan Hamas, ada 30,000 tentera. Sebulan lebih mereka tak dapat kuasa untuk menghancurkan. Maka kali ini mereka serang air laut bubuh dalam lubang. Serang air laut untuk nak kamuhnya lubang Hamas. Mereka mengatakan Hamas dalam lubang. Kita serang air laut, kamuh dalam lubang. Maka boleh jadi mereka tu hancur dan mati. Tetapi apa yang mereka buat? Air laut apabila masuk dalam lubang. Dalam lubang dia ada tempat tubik. Tubik mari tergelar jalan-jalan kereta api orang Israel sendiri. Waja'al tadbirahum fi tadmirihim. Allah Ta'ala jadi cara tadbir dia untuk nak hancurkan puak dia sendiri. Amin ya Rabb. Maka saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah kita ada perasaan, ada harapan dan ada keyakinan bahawa peperangan ini bukan peperangan yang terakhir. Dan akan berterusnya umat Islam akan berperang dengan orang Yahudi sehingga sampai kepada akhir zaman yang akan keluarnya Imamul Mahdi, yang akan keluarnya, yang akan turunnya Nabi Isa supaya membunuhnya orang-orang Yahudi yang kalaunya manusia tak beri pertolongan, batu dan kayu akan memberi pertolongan. Batu akan panggil wahai Muslim, kayu akan panggil wahai Muslim. Di belakang aku ini adalah orang Yahudi. Datanglah kamu untuk membunuh mereka. Sekarang walaupun tidak ada saudara mereka memberi pertolongan, tetapi tetap Allah Ta'ala akan memberi pertolongan insya-Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna nasrallahi qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bila sama-sama kita dapat mengambil pengajaran daripada saudara kita di bumi Gaza. Gaza, kalau kita tukarnya ghain dan diletaknya nuktah dia di za, jadinya izzah. Izzah Gaza jadi izzah. Dengan Gaza lah menjadi izzah. Walillahi izzatu walirasulihi walilmu'minin. Izzah kemuliaan umat Islam. Kerana adanya orang Gaza, maka jadi mulianya umat Islam. Kerana adanya orang seperti golongan Hamas di Gaza dapat menunjuk kepada dunia ini betapa benarnya mereka, betapa comelnya mereka, betapa baiknya mereka di saat yang buat pertukaran tua perakan yang kita dapat lihat, yang dunia sedunia dapat lihat. Yang dunia mengatakan jahatnya Hamas, kokanlah jahat. Tapi apa yang dibuat? Tetapi apa yang ditayar oleh dunia? Dunia mengetahui betapa baiknya hati mereka. Mereka tidak mau membunuhkan orang-orang yang bersih, tetapi mereka tetap baik menjaga, termasuk tawanan-tawanan dari negara kita sendiri yang mereka jaga dengan baik dan harta klik dengan selamat. Tetapi sebaliknya yang keluar daripada tentera Israel, yang keluar tubik daripada sujun ataupun kuk ataupun tempat yang ditawar oleh Israel, mereka tubik dengan keadaan cacat, tubik dengan keadaan habis hilang muka cacat, tubik dengan keadaan jadi gila, jadi bodoh, kerana kejahatan yang dialami oleh mereka sepanjang
sebagai masa yang diduduk di dalam penjara-penjara orang Israel. Sebab itulah dunia telah terbuka. Manusia dalam dunia terbuka, terutama negara-negara Eropah, rakyat-rakyat di Eropah belarak dan mengatakan terhadap kerajaan mereka supaya memberi pertolongan kepada Gaza. Becunya di sahab peracacan 200 buah negara semua akik tangan suruh berhentinya peperangan pembunuhannya berlaku dalam Gaza. Tapi hanya negara Amerika sahaja yang akak tangan kerana yang ada kuasa veto. Akaknya tangan safir Amerika di sahab peracacan 200 lebih hak suruh berhenti. Tetapi dengan satu tangan sahaja yang akak, maka qadiyah itu jatuh, tak boleh nak tanfiz kerana dia ada kuasa veto di sahab peracacan. Tapi lihatlah apa yang dibuatkan oleh tangan dia. Berarti molek tangan hak dia akik untuk tak sewi berhenti pembunuhan berlaku di Gaza. Apabila dia akik tangan, ketar tangan dia. Kerana tangan itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan berdepan dengan Allah. Dan Allah Ta'ala akan mengambil balas apa yang mereka buat dengan saudara kita di bumi Gaza, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.